Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita kembali pada hari yang keempat kempen pilihan raya. Saya tak ingat hari tadi pun. Jadi kita kembali secara langsung dari Menara Dato' On. Kita membariskan kali ini pemimpin-pemimpin muda, panglima-panglima muda yang ada di dalam Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Malam ni tajuk kita siapa terancam dan siapa yang mengancam. Jadi ada banyak perkara yang kita nak bincang. Kita terus saja saya nak perkenalkan panelis kita pada malam ini. Di sebelah kiri saya, ini orang kuat UMNO, Ahli Majlis Kerja Tertinggi yang juga setiausaha politik kepada Menteri di KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, orang penting yang membantu Yang Berhormat TPM di sana, Datuk Muhammad Razlan Rafi. Apa khabar, Dok? Sihat, Alhamdulillah. Dia susah lately nak dapat dia ni kan. Dia selalu bantu kita, tapi oleh kerana kekangan jadi alhamdulillah kita syukur dapat Datuk Razlan bersama dengan kita pada malam ini. Di sebelah Datuk Razlan, YB Senator Hasbi Muda, Ketua Pemuda daripada Parti Amanah Negara. Apa khabar YB? Sihat? Sihat. Ini orang Pahang ni, orang Pahang. Orang Pahang. Orang Terengganu. Bertanding di Temerloh ya? Bertanding di Temerloh. So, mengundi di mana YB? Mengundi masih di Pakar. Oh, ini pengundi. Pengundi. Dan di sebelah YB Senator ialah YB Howard Lee, Ahli Parlimen Ipoh Timur. Apa khabar YB? Baik. Ini lagi seorang pemimpin muda yang sedang digilap. Kita ada YB Steven Sim, sekarang kita ada YB Howard Lee bagi yang pertama kali berkenalan. Yang ini saya rasa first time kita sepentas. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah kerana walaupun kita seperti mana yang kita ketahui, kita berlainan ideologi dan juga haluan masing-masing pada PRU yang ke-15, tetapi hari ini demi rakyat yang semua orang dah faham, demi rakyat. Ini bukan masalah UMNO DAP, ini masalah demi rakyat, maka terbentuklah sebuah kerajaan perpaduan yang mana saya nampak banyak memberi manfaat dah. Orang yang buta je dan orang yang gila saja yang mengatakan kerajaan hari ini tak ada apa-apa result. Jadi kita bincanglah sekejap lagi. Baik, kita round yang pertama ni kita nak tanya kepada Datuk Razlan. Tok, kalau kita tengok setakat hari ini, walaupun beberapa negeri sudah pun mengeluarkan manifesto, sama ada BN PH dan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional, tetapi berbanding dengan manifesto yang dapat kita tengok, manifesto yang dikeluarkan oleh PH dan BN ternyata lebih merakyat, membawa agenda rakyat, manakala Perikatan Nasional masih lagi riding on isu Islam Melayu terancam. Itulah kalau ceramah malam ni, tuan-tuan loncat sekejap keluar tingkap, pergi tengok Perikatan Nasional, mereka masih lagi nak menakutkan orang dengan Melayu terancam, Islam terancam. Jadi komen Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat panel, sahabat YB dan juga Datuk Azizan, diorang semua YB. Saya seorang yang bukan YB. Belum lagi. Tapi sangat berkuasa. Kami tak berapa ada kuasa ni. Kembali pada isu asas kita lah. Kita pilihan raya ni dah hampir 70 tahun ni. Hampir 70 tahun untuk kita mentadbir negara yang sebuah negara yang merdeka. Sebelum kita mendapat nama Malaysia ni, nama kita Tanah Melayu. Betul. Pada sebelum kita menyambut Hari Malaysia kita nak 16 September ni, 31 hari bulan Ogos ni, kita merdeka Tanah Melayu. So tak apa, itu adalah satu perkara yang saya saja nak berkongsi dengan yang audiens di luar. Kita dah membangunkan negara ini dengan pelbagai cara. So saya ingat apa yang kita janjikan selama yang kita memerintah negara ini, walaupun siapa saja pun memerintah negara ini, seringkali kita bercakap tentang apakah yang kita nak berikan kepada rakyat. Itu adalah janji yang sepatutnya kita buat dan kita kena letakkan janji itu sebagai perkara yang utama untuk kita laksanakan.
Jadi apabila kita tahu bahawasanya combination di antara parti-parti yang ada di dalam kerajaan perpaduan hari ini adalah combination bagi saya adalah combination yang bagus. Sebab ada perkara banyak yang didesak ketika mereka jadi pembangkang, kami jadi kerajaan, dan bila zaman Datuk Seri Najib, ada banyak perkara-perkara yang kita laksanakan dengan desakan-desakan daripada parti politik DAP dan juga Amanah dan segalanya. Macam kita pasal parlimen, kita punya institusi parlimen, macam mana kita nak pembaharukan institusi parlimen, dan juga ada banyak perkara-perkara yang di bawah kehendak rakyat kita laksanakan. So itu yang utama. Jadi itulah modal kita, dan selama ini itulah modal kita. Bila kita tengok hari ini manifesto yang dimainkan oleh Perikatan Nasional terutamanya, mereka tahu bahawasanya mereka tidak boleh compare dengan track record. Apa yang mereka nak buat hari ini adalah permainan emosi, sentimen yang akhirnya mahu mengajak rakyat mengundi bukan berdasarkan kepada fakta. Mengundi bukan berdasarkan kepada ilmu, mengundi bukan berdasarkan kepada pendidikan. Ianya lebih kepada emosi yang mereka nak bawa. Kononnya, dulunya, hari ini Islam terancam, Islam akan menjadi agama yang tidak lagi diberikan keutamaan, bahasa kita akan dikeluarkan daripada perlembagaan kita, kononnya Melayu ini sudah hilang dan segala-galanya lah. Tetapi bagi pandangan saya, apabila kita lihat, bila kita jadi kerajaan ini, semua parti-parti yang di dalam kerajaan, mereka akan mesti mengikuti perlembagaan. Perlembagaan itu adalah kitab suci di dalam negara kita yang perlu kita ikuti. Dan kita pun saban hari kita bercakap di dalam mesyuarat Perhimpunan Agung UMNO, saban tahun kita cakap tentang isu apa yang kita putuskan dalam perlembagaan itu adalah terikat hati. So saya rasa semuanya akan mengikuti perkara itu. Dan yang cantiknya lagi, perkara-perkara itulah sebenarnya yang diangkat oleh semua parti di dalam kerajaan untuk menjadikan ianya adalah kitab suci. Dan tidak ada pelanggaran perlembagaan. Kalau kita nak tengok apa yang berlaku dekat dalam masa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri sebenarnya, mereka yang menolak perlembagaan kita. Mereka yang tidak menghormati institusi raja-raja. Mereka sanggup menipu raja-raja apabila cerita pasal darurat. Mereka sanggup menipu raja-raja apabila menceritakan bahawasanya tuanku dah menerima tentang proklamasi darurat dan segalanya. Ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya tidak menghormati sistem perlembagaan raja berparlimen kita. Sehingga kan beliau meletakkan jawatan disebabkan itu sebenarnya. Kalau kita nak tengok rintitan apabila menteri undang-undangnya kita dekat parlimen, akhirnya sampai kemudian letak jawatan. Dan sekarang ni sama juga apabila kita tengok ada ikon yang kononnya hebat di Kedah menuduh bahawasanya empat mata yang perjumpaan di antara tuanku dengan Anwar Ibrahim, tuanku dengan Datuk Seri Zaid Hamidi, semua ni adalah tipu belaka, kita tak tahu. Padahal dia tahu bahawasanya keluar saja daripada istana Hadi Awang dan juga Muhyiddin membuat kenyataan bahawasanya itu adalah permintaan daripada istana untuk mewujudkan keamanan di dalam negara kita. So, kalau cerita pasal nak siapa yang tidak menghormati institusi raja dan juga orang Melayu, ini adalah Perikatan Nasional. Jadi apa yang diorang nak hasut rakyat ni? Dah tak ada modal nak hasut rakyat. Kononnya kita ni tidak memperjuangkan Islam, kononnya kita tidak akan mengenepikan orang-orang Melayu, ataupun kita akan mengangkat DAP sebagai satu abang besar kononnya. Itu adalah perkara-perkara emosi yang dimainkan. Sebab mereka tidak boleh lawan kita dengan perkara-perkara yang kita laksanakan selama 6 bulan ini. Baik Tok, sebelum Tok urai lanjut, bila bercakap pasal DAP ni, Howard ada di sini ya. Jadi ada dakwaan yang ini selalu diulang-ulang dalam bentuk poster, dalam bentuk ucapan. Mereka mengatakan bahawa sekarang ini UMNO sudah walak kepada DAP. Saya nak tanya kepada YB Howard lah. Apa cerita UMNO ni walak kepada DAP? Selain daripada UMNO, DAP dalam kerajaan perpaduan ada lagi 17 parti bergabung. Ini semua kenapa agaknya, YB? Sekiranya saya nak menceritakan sama ada UMNO walak atau tidak kepada DAP, untuk membuktikan UMNO tak walak, saya kena cerita banyak. Dan ia tak baik. Itulah faktanya. Bagi saya, dalam sesuatu, mana-mana landscape politik, dalam mana-mana realiti politik, tak wujud langsung, khususnya dalam keadaan Malaysia pada ketika ini, di mana ia satu gabungan yang baru, di mana PH dan Barisan Nasional dan juga GPS
dan GRS berada dalam satu gabungan untuk membina semula negara, kita semua walak sebenarnya. Kita walak kepada kepentingan negara. Dan sekiranya DAP bersamaan dengan kepentingan negara, mungkin UMNO kena walak seperti DAP kena walak kepada UMNO sekiranya agenda UMNO adalah demi kepentingan negara. Apa salahnya? Dan saya di sini, saya mengaku bahawasanya parti saya adalah antara parti yang paling walak. Walak kepada kepimpinan dalam parti, walak kepada kepentingan negara. Itu tak salah. Cuma walak kepada ketaksuban itu yang salah. Ya, itu siapa? Kamu sendiri fikirlah. Tapi bagi saya tak wujud langsung isu UMNO walak kepada DAP ke DAP walak kepada UMNO kerana kita semua walak kepada raja dan negara. Simple. Yang tak walak kepada raja, siapa tahu? Kita semua tahulah. Baik, kita nak tanya pada YB Senator Hasbi. YB sebelum masuk amanah daripada PAS ataupun macam mana? Masuk PAS dulu, kemudian masuk amanah, bukan masuk amanah lah, berpecah dan menubuhkan Parti Amanah Negara. Apakah memang satu kelaziman PAS daripada dulu lagi kalau kita tengok setiap kali pilihan raya isu-isu yang dimainkan sehingga semalam pun kita pantau social media, isu-isu yang nak dimainkan itu sama ada dia menyerang peribadi seseorang. Semalam saya tengok Papa Gomo dalam live dalam rakaman video dia menyerang dan menghina peribadi PMX dan hari ini saya ingat ada laporan polis oleh UMNO Pendang, kalau tak silap saya, membuat laporan dan polis buka kertas siasatan. Jadi apakah budaya fitnah ni menjadi satu amalan untuk memancing sentimen dan emosi rakyat? Terima kasih, Doktor. Memang saya lahir dalam keluarga yang kuat. Di sekolah lagi pun kita dah terlibat dengan kumpulan PAS di universiti. Dan waktu saya ingat awal umur 20 tahun, saya dilantik sebagai Esko Pemuda PAS Pusat dan dipertanggungjawabkan untuk jaga bahagian kajian pendidikan dan sebagainya. Cuma bila kita berdepan dengan UMNO, lawan politik kita, saya rasa kita boleh jawab banyak isu yang lain. Tapi satu benda yang saya rasa saya tak ada jawapan, iaitu bila UMNO tuduh PAS ini dia melakukan takfiri. Yang tu saya cari, saya baca, kita tak ada jawapan. Memang betul takfiri itu dilakukan oleh PAS. Dan itu antara saya ingat turning point yang menyebabkan saya rasa tak boleh kekal dalam parti PAS ini, kerana kita faham politik ialah persaingan untuk dapatkan kuasa, bantu rakyat, selesaikan masalah rakyat, jaga negara, jaga rakyat, jaga agama dan sebagainya. Tetapi doktrin yang dibawa oleh PAS ini ialah hanya dia saja yang bawa Islam, dan kumpulan yang selain daripada dia, termasuk yang UMNO ke parti-parti sekarang ni, kami kenalah amanah. Sekarang kita geng lah, geng. Kita geng. Dilihat dan diletakkan sebagai mana yang tak Islam. Cuma berani ataupun takut saja. Yang jenis Wala Ortega tu dia akan jelas-jelas siapa undi PHBN masuk neraka. Tapi bagi yang pasif, yang jenis konon nampak profesional ni, dia cuba nanti. Tapi itulah pemikiran yang ada dalam ahli, di doktrin dalam Usrah Mukhayyar, bahawa mereka ini satu jemaah Islam yang tulen, yang selain daripada mereka ini bukan jemaah Islam. Dan ada, saya masih ingat waktu kami awal dalam amanah dulu, kita berjumpa lah dengan pimpinan PAS. Dia kata kalau zaman Nabi dulu pok-pokmu ni patut kena panjang depan-depan dengan sedih, bukan bergurau kan. Dalam bergurau mungkin kita faham. Dengan sedih, benda itu konsisten. Saya tengok waktu saya berkempen di Temerloh juga. Dengan parti lain kita boleh bersalam, borak apa kan. Tapi dengan penyokong PAS, dia tak salam. Sebahagiannya tak salam. Sebab dia rasa kita ni lawan Islam dan sebagainya. Jadi bagi saya pemikiran yang berbeza ini menyebabkan semua parti boleh duduk mudah. Saya ingat kita tak susah kerjasama dengan PN, dengan parti lain. Tetapi dengan PAS ini sebab perbezaan pemikiran. Itu saya rasa yang susah. Yang lain kita boleh bincang soal yang lain. Tapi pemikiran bahawa hanya dia jemaah yang betul, yang bawa Islam, dan dia dengan mudah mengkafirkan atau mentakfiri pada parti-parti lain. Bagi saya itu ialah ancaman yang terbesar kepada umat Islam dalam negara. Baik, Datuk. Walaupun dah ditegaskan banyak kali oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sekalipun, bahawa jangan dimainkan isu 3R, tetapi perkara yang sama diulang. Yang terkini yang kita tengok
isu seorang Muslimat PAS yang menggelar orang yang kata PAS ni tak pandai perintah ialah Dajjal. Wah, jadi saya tengok meriah di TikTok dengan klip tu. Kemudian ada lagi yang berani untuk menyunting titah baginda Tuanku Sultan Perak sendiri. Dan ini memang saya rasa macam tak belajar daripada apa yang berlaku kepada Yang Berhormat Menteri Besar Kedah. Komen Datuk? Yang pasal sunting Tuanku Sultan Perak tu, seperti biar dah lama simpan tu kan. Punya kakak. Tapi apa pun yang dibuat oleh mereka berkenaan dengan 3R, mereka tak ada modal sebenarnya. Dah habis modal dah. Kalau mereka tidak dapat berjaya untuk mendapat sokongan 100% sokongan Melayu kepada mereka, mereka akan gagal dalam pilihan raya. Jadi permainan yang mereka mainkan hari ini adalah untuk mendapat seberapa ramai orang Melayu untuk menyokong mereka. Dan mereka tak peduli ni. Dia tak peduli dengan orang Cina, dia tak peduli dengan orang India, dia tak peduli dengan orang Iban, dia tak peduli dengan orang semua, dia tak peduli. Dia hanya pedulikan orang Melayu punya pengundi untuk dia. Dan saya percaya sebenarnya orang PKR, orang Amanah dan juga DAP dan juga ramai juga parti-parti ni, diorang memang dah ada penyokong mereka. Apabila penyokong yang ada pemikiran yang boleh bertolak ansur, yang boleh berfikiran tidak radikal, yang tidak berfikiran tidak taksub, mereka akan mengundi di kelompok yang kami. Tetapi mereka cuba memainkan isu ni sebab itu saja market yang boleh menjamin mereka ini menang untuk PRN ini. Itu sebab mereka tak cerita pasal air, mereka tak cerita pasal pembangunan, mereka tak cerita berkenaan dengan tata kelola mentadbir negeri. Mereka tak kisah pun. Saya tengok ada satu TikTok tu, saya kesian tengok orang pamai SB. Pamai sampai air sampai. Diorang tak kisah benda tu. Sebab diorang nak doktrin kepada masyarakat orang Melayu ini bahawasanya kalau korang tak undi, masuk neraka. Jadi sampai ke tahap itu. Dan ramai juga yang ikut. Yang saya pelik tu, ada juga pemimpin UMNO yang dulunya macam Tan Sri Anwar Musa, macam Syahidan Hamzah ini semua. Mereka tahu bahawa sebenarnya itu semua salah. Tetapi sebabkan nak menang, nak jawatan, mereka terpaksa bermain dalam galeri ini untuk mendapatkan sokongan orang Melayu. Itu sebab bagi pandangan saya, Malaysia ini bukan boleh hidup dengan satu kaum. Itu semua kita tahu. Daripada dulu Barisan Nasional pemerintah berkenaan dengan semua kaum. Saya kesian juga dengan dengan kawan nama kita tu, Dormi Lau. Pergi semalam ceramah, tidak dibenarkan langsung masuk. Tidak dibenarkan masuk. Sebab apa? Sebab dia orang tahu bahawasanya kalau seorang kaum Cina masuk naik atas pentas, dia masuk, dihalau. Dah masuk. Kalau ada seorang dekat situ akan mengecilkan hati ataupun akan mengganggu diorang untuk mempengaruhi orang lain. So itu sampai ke tahap itu dia buat. Dia nak kononnya nak menunjukkan bahawasanya ini tak boleh ni, kita nak kena kawal ni. 3R ni kita kena main. Emosi ni kita nak main. Ini orang Melayu kena. Tapi Tuan Zizan, bagi pandangan saya senang saja. Kita ni semua dah ada pendidikan, pelajaran yang hebat-hebat. Sudah habis masa kita untuk melayan emosi ni. Kita kena layan apakah sebenarnya yang kita nak pulangkan kepada rakyat seperti untuk kita mentadbir negara ini lagi 5 tahun. Saya dekat sikit lagi. 5 tahun ini adalah satu jangka masa yang panjang. Nak buat bangunan, dah siap dah. Kalau satu bangunan, kita buat persiapan, perancangan 2 tahun, 3 tahun kita buat siap satu bangunan. Kita nak buat installation berkenaan dengan pembaik pulihan air. 2 tahun kita rancang, 3 tahun kita ni siap. Takkanlah rakyat Kedah hari ni ada masalah air. Rakyat Kelantan hari ni masalah air bersama. Terengganu pun nak ada masalah berkenaan dengan pentadbiran ini. So takkan mereka ini sanggup untuk membiarkan negeri-negeri ini akan mundur seperti Kelantan. Jadi tata kelola pentadbiran ini amat penting. Inilah menentukan satu undi itu yang kamu pangkah ini untuk menentukan 5 tahun yang akan datang apa akan jadi kepada pentadbiran kerajaan negeri. Masa depan anak-anak dia kat situ. Dan ini sepatutnya yang kita kena cerita ni. Daripada kita duk main emosi yang mereka nak mainkan. Bagi pandangan saya, galeri kita adalah galeri pembangunan. Galeri kita adalah galeri apa yang kita nak bagi kepada rakyat. Bagaimana kita nak membangunkan ekonomi kita. Itu sebenarnya galeri kita. Baik, Tok. Sebelum Howard nak elaborate lah pasal kes suntingan ni,
Satu perkara yang sangat menarik bagi kami penganalisis politik Howard ialah apabila Perikatan Nasional dia datang ke Selangor, dia nak bagi tahu kepada rakyat negeri Selangor, kami akan tubuhkan Majlis Pemulihan Negeri Selangor, nak pulihkan negeri Selangor ni, dan bagi kita ni yang dah tahu keadaan negeri Selangor ni, tiba-tiba orang datang nak ajar Selangor untuk jadi maju. Yang datang ni pun tak datang daripada negeri yang tak berapa maju. Komen Howard? Komen saya senang saja. Kalau hampa ni yang negeri-negeri yang tak berapa maju, yang diperintah oleh parti yang nak menonjolkan mereka ni lebih tahu, nak pulihkan Selangor, kalau dibandingkan Selangor dengan Pantai Timur, yang perlu dipulihkan kepala akai mereka. Senang. Saya pun malas sebenarnya nak ulas pasal benda tu. Bila saya tengok itu kat suara apa, saya tengok tu kat social media, saya tengok apa ke benda? Tak masuk akal. Sebab Selangor sekiranya perlu dipulihkan berbanding negeri-negeri lain, negara kita pastinya sangat-sangat kaya sehingga kita dah tahap first world dah. Kalau negeri Selangor perlu dipulihkan. Jadi yang perlu dipulihkan, mereka punya akal. Saya nak masuk bab pasal yang suntingan. Saya nak mula dengan menyatakan bahawa saya agak kesian dengan sesetengah atau kebanyakan ahli-ahli PAS. Mereka ni hatinya baik. Dan saya agak beremosi petang tadi, tengah ada 10 minit untuk scroll naik kapal terbang sebelum kapal terbang naik, adalah masa untuk tengok TikTok. Dalam TikTok ada satu video di mana anak saya umur dia 3 tahun setengah. Dan dalam TikTok, konten TikTok itu terdapat kurang-kurangnya 20 ke 30 kanak-kanak berumur antara umur 3 tahun sehingga ke 6 tahun. Tadika rasanya. Yang masing-masing pakai baju hijau, tak ada masalah. Pakai baju parti PAS, tak ada masalah. Laungkan slogan-slogan PAS, tak ada masalah. Bertakbir, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Cumanya apa yang saya nampak adalah scene itu digunakan dengan caption di mana kita hancurkan segala yang melawan PAS. Maksud kita lah ni. Ya. Adakah itu sesuatu yang kita nak mengajar kepada kanak-kanak kita? Dan saya nak menggunakan itu sebagai sesuatu atau latar belakang untuk menyatakan bahawa kesian saya kepada ahli-ahli PAS di mana pengajaran atau saya tak nak kata dakwah sebab saya rasa apa yang mereka guna sebagai istilah dakwah yang mereka guna sebenarnya bukan apa yang ditafsirkan oleh kebanyakan orang Islam. Indoktrinasi yang digunakan oleh mereka ni memang cukup handal tetapi cukup jahat. Cukup jahat sehingganya dia boleh cuci otak ahli-ahli mereka ni sehingganya mereka sanggup menggunakan satu hujah atau sesebuah ucapan pujian oleh Tuanku Sultan berapa tahun dulu. Ni Tuanku saya tau. Ini Sultan saya. Tindakan penghinaan itu adalah kepada Sultan saya. Hampa sanggup demi kemenangan nak salah guna dan hina Sultan saya, itu saya tak boleh terima. Dan benda tu bukan baru tau. Ajaran dan juga indoktrinasi sudah menyebabkan pada tahun 2009 pada ketika ada konflik, ada sedikitlah masalah berkenaan dengan perlembagaan negeri atau perlembagaan negeri Perak pada ketika itu, ada sedikit masalah pertukaran kuasa, jadi tak jadi, lepas tu PAS pada ketika sebahagian daripada kawan-kawan kami lah memang waktu itu sepakatan, tapi mereka sanggup baring depan kereta Tuanku. Itu cerita silam. Baru-baru ini, 2000 tak kalau tak silap, 2020. 2020 lebih lah. Waktu PAS dipanggil, adun PAS dipanggil untuk menghadap Tuanku untuk tentukan siapa punya kuasa untuk tubuhkan kerajaan dan siapa tak ada. Mereka bukan kata, maaf Tuanku,
Mohon ampun tuanku, kita perlukan sedikit masa, parti-parti belum bersedia lagi, belum ada keputusan daripada pucuk pimpinan tertinggi parti. Tak. Dia tak pergi saja. Itu kurang aja, itu derhaka namanya. Mana boleh terima. Jadi saya sangat kesian kepada ahli-ahli PAS. Yang lama maupun yang baru, kerana mereka diindoktrinasikan sehingga mereka sanggup buat benda-benda yang mengoyakkan fabrik masyarakat kita dan memang mengancam negara, perpaduan kita dan perlembagaan kita. Jadi, saya maaflah, benda ni memang buat saya agak beremosi sebab dia hina sultan saya. Itu saya tak boleh terima. Baik. Kita berhadapan dengan satu senario di mana kebanyakan, hampir kesemua pimpinan tertinggi PAS dalam isu yang sedang melanda, polemik yang sedang melanda Yang Berhormat Menteri Besar Kedah. Saya tak nampak ada satu pimpinan PAS yang dengan tegas mengatakan bahawa Yang Berhormat ini perkara ini salah dan stop dekat sini, berhenti dekat sini, kita kena perbetulkan. Tetapi ramai yang menyokong dan malah ramai yang bertakbir walaupun dia berbohong. Pembohongan Yang Berhormat Menteri Besar Kedah ni dibuat dalam suasana yang terang benderang tau. Dia kata dia tak pernah naik helikopter, sedangkan ada orang pun upload dalam TikTok dia naik heli sebenarnya. Dia boleh cakap tu, saya bunyi helikopter pun saya tak tahu. Jadi kita dekat sini penting untuk kita bicarakan soal ini kerana kita nak memilih pentadbir sebuah negeri. Kalau pentadbir itu terdiri daripada parti yang saya rasa kita boleh ragui kejujuran, saya rasa ini masalah. Mungkin Senator nak komen. Ya, saya nak mulakan dengan kita pilihan raya 6 negeri. 3 negeri kita tahu PHBN takbir, 3 negeri PAS takbir. Tak termasuk Perlis lah sebab baru diambil. Dan kalau kita ingat waktu kita sekolah, bukan biasalah, memang logiknya. Dalam kelas ni ada budak tercorot, ada budak yang tak cerdik kan. Biasanya yang budak cerdik ni lah yang akan ajar budak tercorot. Tapi dalam pilihan raya kali ni, mereka terbukti gagal. Terbukti fail, terbukti teruk pentadbiran masalah air di Kelantan tak selesai. Pengangguran di negeri-negeri yang mereka takbir sampai ke tempat sebuah sediakan bas, hantar anak muda pergi ke Shah Alam bekerja. Isu-isu yang pentadbiran lagi lah kalau kita nak cerita umpamanya dari segi sumbangan KDNK. Selangor yang dia nak ambil alih itu 25.5% sumbangan KDNK pada negara. 1/4. 1/4. Sedangkan yang dia duduk bangga dengan walaupun ada hasil petroleum hanya 2.5%. Maknanya Selangor 10 kali ganda. Kelantan yang dia duduk bangga pegang 30 tahun hanya 1.7%. Sangat kecil, sangat miskin. Jadi dia ni kalau dia ada maruah dengan kegagalan yang jelas itu, sepatutnya jangan mimpi untuk dia pergi ambil alih negeri lain. Apatah lagi negeri yang memang cemerlang. Patutnya ada yang jadi calon di Selangor, di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang ni, dia pergi bantulah kat Terengganu, Kelantan, bantu untuk baiki beberapa masalah yang tak selesai. Tapi saya tengok mereka tak nampak benda itu sebagai keutamaan. Sepatutnya pilihan raya ni ialah kontrak 5 tahun sekali untuk kita perbaharui kontrak berkhidmat pada rakyat, selesaikan masalah rakyat. Tapi mereka tak selesaikan masalah rakyat. Kita sekurang-kurangnya dalam 7 bulan saya ingat masalah telur selesai. Masalah minyak pun harga dah turun. Ayam pun dah turun. Ayam pun turun. RM7.4. Dan kita nampak bahawa macam kes penambahan Sulu, tuntutan Sabah. Zaman dia, kita hampir tergadai 80 bilion. Tapi di bawah menteri kita, boleh selesai. Jadi kita nampak bahawa di bawah kerajaan perpaduan, dengan kerajaan yang stabil, kita boleh perform, kita boleh buat kerja sebaik mungkin dan selesaikan masalah rakyat. Tapi naratif mereka, oleh sebab mereka tak ada satu track record yang baik, maka mereka terpaksa ambil orang kata dimensi yang lain, iaitu siapa lebih Islam. Itulah timbul kononnya kalau PH dan BN terus memerintah negeri-negeri ini, maka Islam akan terancam. Kat mana terancam? Kita bukan badak sumbu ataupun biawak diancam kepupusan yang terlalu lemah. Kita majoriti dalam negara kita. Orang Melayu 60%. Tapi sebab itu saya sebut tadi kan, yang menjadi ancaman kepada Melayu Islam ialah pemikiran takfiri. Sebab bila pemikiran takfiri, kita daripada 60% umat Islam dalam negara kita, dah pecah dua. Satu yang Islam mengikut definisi dia, dan kita yang BNPH tak cukup Islam, kategori yang lain. Jadi saya nampak, kalau nak bincang soal ancaman, tak ada ancaman pada orang Melayu. Tak ada mana-mana parti yang boleh jadi ancaman kepada orang Melayu. Dan kita ada perlembagaan.
Tak ada orang boleh langgar perlembagaan dengan senang. Kita dipelihara perlembagaan, kepimpinan bukan seorang sultan. Kita ada 9 sultan. Ada 4 yang dipertulis, semua Melayu. Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Ketua Polis Negara, institusi kita. Dalam pentadbiran awam, saya ingat 90% PTD orang Melayu. KSU. Jadi apa yang nak bimbang? Seolah-olah orang Melayu ni macam lemah sangat. Jadi majoriti, tapi terancam, lemah. Jadi saya nampak ini satu pemesongan pemikiran yang dibawa oleh PAS untuk menutup kelemahan dia dan mencipta satu dimensi yang lain yang dirasa boleh menang. Hakikatnya yang sepatutnya kita tumpu ialah persaingan kita dari sudut nak mentadbir menyelesaikan masalah rakyat. Dalam masa yang sama, kita tak tinggalkan agama. Saya ambil contoh, Selangor dalam 25% KDNK sumbangan pada negara. Selangor juga ialah negeri yang masjid begitu diimarahkan. Pada bulan puasa tu penuh, saya ingat. Masjid-masjid, program agama, macam-macam. Siang malam. Siang malam. Di Pulau Pinang, saya pergi hari itu. 2 kali azan subuh. 2 kali sebelum subuh dengan subuh yang betul. Jadi, saya nampak. Tapi yang peliknya sebab di kalangan budak-budak muda yang baru mengundi ni, dia mudah terpengaruh. Itu saya nampak perlu kita giatkan penerangan kita supaya naratif mereka itu dapat kita jawab. Baik, Datuk Razlan. Kalau kita tengok selain daripada naratif Islam Melayu terancam, untuk mereka mendapatkan undi kali ini, mereka betul-betul memberi perhatian yang sangat khusus kepada UMNO. Sehingga kan Tan Sri Anwar Musa baru-baru ini kemarin dia bagi tahu kononnya 4 hari bulan ni, esok lusa ni akan ada seolah-olah segerombolan besar pemimpin UMNO yang akan berhijrah menyokong kepada Perikatan Nasional. Dan Azmin Ali semalam di Taman Melawati, dalam ucapan beliau, dia pun menyebut bahawa di Gombak ada 30, lebih pada 30 orang kuat cawangan yang dikatakan akan memberi sokongan secara terbuka duduk dalam UMNO, tapi mereka nak sokong Perikatan Nasional. Isunya sekarang, desperate sangat ke Perikatan Nasional ni? Katanya kuat, tapi nak mencuri lagi penyokong-penyokong UMNO. Komen Datuk? Ya, dia cakap tu sekarang ni, dia cakap tu daripada ditalah. Daripada dia orang kalah. Oh, bukan baru ni Anwar Musa ni telah dipecat UMNO, Syahidan tu dah tak ada jadi Shalom. Daripada awal Tan Sri Nur, daripada awal dia orang kata bahawasanya akan ada penghijrahan kononnya daripada UMNO kepada PN. Tetapi hakikat hari ini cawangan UMNO masih lagi sama, bahagian UMNO masih lagi sama. Kita bertanding baru-baru ni meriah, semua orang ramai pertandingan untuk mencipta untuk mendapatkan jawatan ketua bahagian dan segala-galanya. MKT kita bertanding sampai 100 lebih orang, 200 lebih. Bagi pandangan saya, ini adalah perkara-perkara yang mereka bercakap di luar untuk mempengaruhi kononnya orang-orang UMNO akan lari. Penyokong tegar UMNO faham dah sangat diorang ni. Itu sebab diorang tidak ada pun di tempat hati orang-orang UMNO. Kalau nak katakan kita pasal itu, sebab mereka janjikan akan ada perubahan kerajaan. Dia kata kita akan ubah kerajaan ni. Ni Syahidan cakap ni, tiap-tiap hari dia cakap ni. Betul. Semua orang dia cakap ni, kita akan ada perubahan kerajaan. Bulan Ogos ni lah. Bulan Ogos ni lah. Bulan ni lah. Dia dah masuk dah bulan 1 bulan, 2 bulan Ogos. Tetapi cuba saya share sikit lah. Berkenaan dengan perubahan kerajaan ni. GPS bersama kita, berkempen bersama kita. GRS turun bersama kita, berkempen bersama kita. Warisan pun sama. Dan semua parti-parti gabungan di dalam kerajaan perpaduan membantu kita di dalam 6 negeri ini. Dan mereka berjanji bahawasanya tidak akan menggugat kerajaan pusat sekiranya apa pun terjadi dekat 6 negeri ini. Dan saya rasa ini telah memberikan impak yang baik, positif kepada pengundi-pengundi kita bahawasanya apa yang dicelotehkan oleh mereka, apa yang cuba mereka membohongi kepada rakyat itu, semuanya adalah tipu belaka. Jadi orang dah nampak dah ni. Dekat mana yang kita nak curi lagi ni? Orang ahli parlimen ada 222 je. Yang meninggal seorang sahabat kita. Tapi di mana dia nak cari? Hari ini kerajaan kita mempunyai 2/3 di dalam parlimen. 2/3 di dalam parlimen. Itu adalah satu angka yang sangat tinggi. Dia angkat UMNO keluar pun, BN keluar segala-galanya pun masih lagi simple majority. Kerajaan tak jatuh. Kerajaan tak jatuh. Dia angkat Sarawak semua keluar pun masih lagi ni. Dan lebih-lebih lagi baru-baru ni Zuraida ada kena denda 10 juta. Dan saya percaya semua parti mempunyai set agreement berkenaan dengan pelaburan parti. Ini berkenaan dengan pelaburan parti. Bagaimana parti, orang akan umbi buat kerja untuk kemenangan sesuatu ahli parlimen. Tetapi mereka melompat, itu tidak ada dalam bentuk parti. Justru itu, Mahkamah mengusulkan bahawasanya kerusi yang dimiliki oleh parti yang bertanding itu adalah milik parti.
So dia kena bayar dah dia punya kerugian parti itu. Kerugian ini bukan yang masuk dari kempen hari itu, dia guna 10 juta. Tidak, Tuan Zizan. Ini berkenaan dengan pentadbiran. Bagaimana kita nak menguruskan sesuatu, bagaimana parti itu boleh hidup dengan ahlinya semua. Ini adalah satu pelaburan yang besar. Untuk kita memperjuangkan satu-satu parti. Semua parti akan menggunakan perkara-perkara ini untuk kita mengikat ahli-ahli parlimen yang nak bertanding. Saya percaya semua orang ada. Mahathir yang dulu buat pun akad. Kalau PAS dulu siap talak 3, saya tak tahu nasib baik ada orang ni. Siap ada baik lah. Baik talak 3 lah, macam-macam lah. Dia menggunakan sumpah ini semua. Jadi bagi pandangan saya, untuk menceritakan berkenaan dengan Ali UMNO keluar, tidak logik, tidak masuk akal. Memang ada di antara calon-calon hari ini yang Ali UMNO 2 minggu lepas, hari ini dia jadi calon PN. Sebab apa? Dia datang jumpa kita nak jadi calon. Macam calon dekat Kuala Selangor. Dia datang jumpa kita nak jadi calon. Kita kata tak boleh lah dia calon. Dah kau kalah ketua bahagian. Bertanding ketua bahagian kalah. Nak jadi calon. Lepas tak calon, kita tak terima jadi calon. Tiba-tiba pam-pam jadi calon Perikatan Nasional. Samalah ada dulu 3 orang macam tu. So, Perikatan Nasional ini bersatu ni pun memang tak ada orang. Memang tak ada orang pun. Kalau tak jadi calon, masuklah. Kalau tak jadi calon, masuklah kan? Senang je nak jadi calon ni. Tetapi, calon yang macam mana yang kita nak? Kita perlukan satu pemikiran yang luar biasa sekarang ni. Tidak boleh pemikiran yang biasa-biasa. Kita perlu ada kesetiaan di dalam satu-satu organisasi. Orang-orang yang mendapatkan jawatan untuk jadi calon ni, semata-mata nak masuk politik jadi calon, sudah tentu untuk kepentingan dia dan keluarganya. Dia lain tau. Orang yang macam kita berjuang daripada bawah, kita jadi aktivis parti untuk memperjuangkan sesuatu hak rakyat ke, isu rakyat ke apa semua. Lepas tu orang akan angkat kita sebagai calon. Orang akan angkat sebagai pemimpin. Tetapi orang-orang yang jadi bidang terjun kepada bersatu dan juga ni adalah orang-orang yang berkepentingan individu. So all the best to diorang lah. Cuma bagi pandangan saya dan siap Musa dan tomahan-tomahan ini semua adalah, bagi pandangan saya itu adalah tipu belaka. Ya, memang kita akui bahawasanya ada swing vote semasa PRU 15 tempoh hari, tapi bagi pandangan saya itu semua telah dijelaskan. InsyaAllah dengan cara kita turun hari ini apabila PM Datuk Seri Anwar mengatakan bahawasanya pengkhianatan ini dibuat oleh Muhyiddin Yassin, bagaimana kita nak berkawan dengan orang yang nak mengkuburkan parti kita? Apa wadah perjuangan kita lagi apabila parti kita dikuburkan? Dan ini jugalah pendirian bersatu daripada awal. Takkan kita nak tipu diri kita? Takkan kita nak kawan dengan orang yang nak tutup parti kita? So ini semua membantu untuk memberi penjelasan kepada ahli-ahli ekonomi. So saya lihat ada momentum yang baiklah. Memang dulu dia kempen awal, sekarang dia dah habis modal. Hari ini kita ni pick up, insyaAllah kita akan dapat pengaruh. Baik, Wabi Sanata. Kita tengok sekarang ini, saya rasa minggu yang terakhir ni, mereka akan ride on isu perpaduan Melayu ni. Mereka akan memperkuatkan naratif isu perpaduan Melayu. Kerana mereka dah cuba banyak avenue tapi masih lagi tak boleh fly, kerana kita pun mematahkan hujah-hujah mereka. Jadi perkara yang mereka bawa ke bawah ialah sekarang ini apa pun nak jadi atas doktrin, atas naratif perpaduan Melayu. Jadi rakyat mestilah bersatu padu menyokong mereka. Jadi inilah yang sedang merasuk minda sebahagian daripada rakyat Malaysia dan juga anak muda yang ditakut-takutkan dengan ancaman-ancaman yang mereka tabur. Komen YB, macam mana kita nak atasi perkara ni? Saya bila PAS dengan UMNO buat muafakat nasional, dari segi politik saya rasa tak seronok. Tapi dari segi semangat perpaduan orang Melayu, saya seronok. Sebab saya rasa dua parti besar, kabilah besar dalam masyarakat Melayu ni, dia dah boleh tamatkan dia punya perang yang tempoh yang lama. Tapi daripada hari ke hari, minggu ke minggu, saya tengok tak lagi jauh sebab ada benda-benda yang dia tak buat. Saya bagi contoh yang saya ingat yang besar dalam menjejaskan perpaduan kita. Amanat tu tak ditarik. Kalau dia tarik waktu dia berhimpun, saya ingat dia akan tarik. Tapi dia tak tarik. Selagi mana dia tak tarik benda tu, dia tak akan berpaduan. Sebab itu pemikiran yang tertanam dalam ahli-ahli PAS, pimpinan PAS, pandangan dia kepada parti. Jadi walaupun saya tengok dia menangis borong, itu saya rasa dari sudut perpaduan muafakat nasional itu bagi saya lah gagalnya. Yang pertama kerana tak tarik amanat jadi. Dan yang keduanya saya nampak tak ada keikhlasan. Sebagai contoh yang jelas sekali ialah bila kita berpakat, kita mesti respect tuan rumah, ketua dia. Tapi dalam pakatan itu sengaja Perikatan Nasional ini mengetepikan kepimpinan utama parti. Kalau kata tak nak Datuk Syed, di mana Presiden?
Naik presiden yang kanan hanya diambil Datuk Mak Isabi. Jadi kat situ saya nampak ini bukan nak angkat kawan, ini nak membunuh kawan, Pecah belah. pecah belahkan kawan. Dan ini berbeza saya tengok dengan pendekatan kawan-kawan dalam DAP, Amanah Keadilan. Saya ambil contoh mudah lah. Dia jual sekarang ni undi BN dapat free DAP. Dia jual seolah-olah gabungan perpaduan ini memberikan keuntungan yang paling besar pada DAP. Tapi dari segi angka, dari segi statistik, yang untung paling kecil DAP. Untung paling besar ialah BN. Diikuti oleh insya-Allah Amanah Keadilan, calon-calon Melayu itu. Sebab kita ambil contoh di kerusi yang DAP bertanding umpama. Di Negeri Sembilan dia bertanding 11. 11 itu dia dah menang dalam pilihan raya yang lepas. Dan kalau katalah PRU, PRN kali ini, semua pengundi UMNO keluar mengundi dan undi calon DAP, 11 itu takkan tambah jadi 12. Kekal 11 di Maksimum lah tu. maksimum. Di Negeri Sembilan kekal 11, di Pulau Pinang kekal 19, semua dia dah menang dulu. Di Kedah pun kekal 2, dan di Selangor bukan setakat tak bertambah, berkurang 1. DAP lepaskan dusun turun dan saya rasa bukan mudah. Bukan mudah dan keadilan juga lepaskan Gombak Setia, kerusi yang mereka menang besar sebelum itu. Dan Amanah juga kita pun ramai tak setuju, kita lepaskan Lenggit. Tapi atas semangat bahawa kita harus tunjuk keikhlasan kita. Kita redakan penentangan dalam parti sebab kita nak bahawa kerajaan yang kita bina ini mesti bertahan sekurang-kurangnya 5 tahun. Lepas 5 tahun kalau katalah negara kita dah kembali stabil, ekonomi dah hutang daripada 1.2 trilion dah turun mungkin 500 bilion ke. Jadi mungkin kita boleh nak berperang balik ke pulang. Tapi dalam tempoh ini sebab rakyat susah. Rakyat dibebani dengan masalah macam-macam. Dan benda itu harus satu perlukan kerajaan yang boleh selesaikan masalah. Kalau ikut naratif PN dia nak tukar bulan 8. Maksud bertukar-tukar bila nak selesai masalah. Dan keyakinan pelabur juga bila dia tengok kerajaan betul-betul saya yakin dia takkan datang. Dan begitu juga bila kita nak ambil alih 6 negeri. Satu, kita ada track record yang baik di 3 negeri kita. Yang keduanya, kita harus ada sikap pimpinan kerajaan negeri yang dilihat mesra dengan orang. Tapi di bawah Perikatan Nasional, kita tengok Sanusi. Dengan semua ada bergaduh. Dengan TMK, bergaduh dengan Penang, bergaduh Sultan pun dia bantai. Bukan setakat Sultan Selangor. Semua Sultan selain daripada Sultan dia. Dia kata putus, susu gaduh. Jadi saya nampak peranan utama sebuah pemimpin kerajaan negeri yang nak tarik pelabur itu hari pertama dah gagal kalau kita pilih Perikatan Nasional. Jadi saya ingat perkara ini yang kalau dia nak jual naratif perpaduan, dia tak boleh jual. Sebab dia sendiri yang tolak show daripada tuanku. Tak setuju. Kurang ajar. Dan kita terima walaupun kita tahu bukanlah mudah untuk kita nak bergabung dengan parti yang dulu kita lawan. Tapi atas semangat bahawa yang pertamanya kita semua tak ada majoriti. Tapi kita nak buat election lagi. Dan yang keduanya bagi kita, sekarang ini semua parti-parti politik tidak berasa jadi kerajaan. Dulu kami pembangkang kami tak ada pengalaman. Kadang-kadang kita janji ikut suka kita. Tapi bila kita dah ada pengalaman jadi kerajaan, kita menjadi lebih bertanggungjawab berbanding untuk jadi populis. Dan yang keduanya, bila semua parti ada pengalaman dengan DAP, kita pun realize bahawa DAP ni bukanlah makan besi ke makan kaca ke apa yang dia takut lah. Sama je kita. Dan saya ada pengalaman. Saya ahli majlis presiden PH. Saya pernah ada pengalaman. Bila kita bincang macam pilihan raya Pulau Pinang. Saya ingat 3 kali pimpinan DAP minta masa keluar bincang untuk buat keputusan. Sebab mereka minta untuk buat pilihan raya waktu hari itu. Tapi pimpinan PH, Datuk Seri Anwar kata kita kena buat sekali. Selangor mesti sekali dengan Penang, mesti dengan Negeri Sembilan. Pimpinan DAP tak setuju. Berulang kali. Saya ingat 3 atau 4 kali mereka keluar rayu. Tapi akhirnya mereka akur dengan kepimpinan pengerusi Pakatan Harapan, mesti buat sekali. Jadi saya tengok apa tuduhan kata Anwar tunduk pada pimpinan DAP. Sedangkan yang ada itu Lim Kit Siang, Robin apa semua kan. Jadi itu bagi saya tuduhan yang karut. Bahawa kita semua parti berbincang ikut hujah mana yang hujah yang terbaik demi kepentingan rakyat. Itu saya ingat bila kita bersama dalam kerajaan perpaduan, saya tengok pun kita puas hati. Menteri-menteri yang dipilih itu boleh kata 95% ialah yang benar-benar kompeten dalam masa portfolio. Baik, YB Howard kita tengok
antara naratif yang mereka mainkan juga untuk memujuk rakyat menyokong Perikatan Nasional ialah mereka mendakwa bahawa rakyat Malaysia telah ditipu dalam pilihan raya umum yang ke-15 yang lepas. Mereka kata ini bukanlah kerajaan yang mereka pilih. Kerajaan perpaduan ini bukanlah kerajaan yang dipilih. Jadi oleh kerana itu, untuk membetulkan balik situasi dalam negara yang kononnya tak mencapai apa-apa kemajuan pun kerajaan perpaduan ni, jadi mereka harus berikan sokongan yang tak berbelah bagi kepada Perikatan Nasional, dan kalau mereka menang banyak kursi dan kerajaan pusat boleh ditumbangkan. Satu statement, sesiapa yang mengeluarkan statement itu memang tak faham perlembagaan. Tak heran pun kalau statement itu datang daripada PAS. Mereka kan menganggap perlembagaan persekutuan kita ni dokumen penjajah. Jadi tak heranlah kalau mereka berfikiran begitu. Kita hidup dan kita punya satu perlembagaan persekutuan di mana rakyat pilih wakil rakyat dan wakil rakyat pilih siapa yang mengetuai kerajaan. Itu adalah hakikatnya. Itu adalah faktanya. Itu termaktub dalam perlembagaan persekutuan kita. Jadi saya rasa bab itu mereka tak faham, atau mereka buat-buat tak faham, atau mereka menggunakan semata-mata hujah itu untuk mengabsahkan, memberi legitimasi kepada usaha dan cita-cita mereka yang takkan tercapai untuk menumbangkan kerajaan yang tertubuh ini. Kedua, kalau mereka teruskan dengan hujah atau dengan naratif bahawasanya ini bukan kerajaan rakyat atau kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Rakyat Malaysia, saya tak tahulah. Saya baru dah 2 minggu kat Kedah. Saya duduk di kawasan saya di Ipoh, di Perak. Rakyat di kawasan saya happy saja. Okey saja. Orang Kedah sebenarnya ramai yang terima apa yang telah diputuskan oleh rakyat di peringkat persekutuan. Tak ada masalah pun. Ketiga, mereka ni, Datuk kata sebut tadi, gunakan istilah riding. Betul-betul riding lah. Mereka ni tengah tunggang agama, tunggang macam-macam, tunggang istana. Dan di situlah tunggangan itu mungkin akan, mereka ludah ke langit muka sendiri akan kena. Kenapa? Kerajaan yang tertubuh pada hari ini adalah kerajaan yang bukan sahaja dipilih oleh rakyat, dan daripada wakil rakyat yang dipilih memilih satu kerajaan yang telah menghulurkan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong satu nama, dan ia telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri. Dan telah diabsahkan di Dewan Rakyat. Diabsahkan di Dewan Rakyat kemudiannya. Jadi perkara ini, kerajaan yang tertubuh ini, dia telah diberi legitimasi 3 lapisan. 1 daripada rakyat, 2 daripada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong, dan ketiganya oleh Parlimen. Apakah mereka nak pergi main isu dan tunggang isu ni? Tak masuk akal. Jadi, saya kadang-kadang, sekali lagi lah, saya kesian kat mereka ni. Sebab apa yang mereka kata yang tak punya keabsahan lah, semua ni semua jahat lah, semua ni dah rosak lah. Sebenarnya saya baru-baru baca satu buku yang ditulis oleh seorang akademik bernama Roger Griffin daripada UK. Ada 3 ciri atau 3 kualiti lah yang dipunyai oleh mana-mana gerakan fasis atau fasisme. Masing-masing rasanya tahu apa tu fasisme lah. Satu adalah satu kecenderungan untuk menggunakan mitos rebirth myth. Mitos lahir semula. Atau lahiran baru. Di mana mereka akan jual satu mimpi, satu impian, satu cita-cita, di mana dengan satu revolusi atau satu perubahan besar secara mendadak, yang mereka tawarkan, ia akan membawa sesuatu yang lebih baik. Yang mereka sahaja yang boleh tawarkan. Kedua, mereka akan jual mitos kemerosotan yang kita dengar tadi lah, apa yang Datuk sebut tadi, apa yang Wabi Senator sebut tadi, di mana ialah dengan usaha yang mereka lakukan dengan sifat takfiri mereka yang nak mengkafirkan semua orang termasuk orang Islam sendiri. Mereka jual
gambaran bahawasanya semua tengah hancur. Ni kat hujung-hujung dah. Mereka guna istilah itu. Mereka guna gambaran itu. Semua dah tu tenat sangat dah ni. Mereka nak jual gambaran itu tenat sangat. Sehingga mereka lah yang boleh tawarkan solusi kepadanya. Ketiganya, untuk mereka untuk serasikan ke semua ni, mereka akan guna ultra populistic, ultra nationalism. Apa yang kita saksikan dengan mata dan telinga kita sendiri yang datang daripada Lok-Lak Kelolo, si Sanusi lah. Kita semua tahu apa naratif dia. Sampai sehingganya hari itu mereka berkumpul kat entah apa ceramah besar-besar lah yang mereka pakailah baju yang hebat-hebat, cantik-cantik. Yang keluar tu adalah bendera yang dikibarkan mereka tu adalah bendera Kedah lama. Yang membawa kita untuk fikir dan imbas kembali hujah nak ambil Penang kerana Penang kita punya dulu, sekarang kita kena ambil balik dia punya Greater Kedah visinya. Yang tak masuk akal. Itulah, kalau kita tengok kesemua tiga-tiga ciri-ciri yang membentukkan atau memberi keabsahan kepada sesuatu badan yang boleh memegang atau memikul label fasisme itu ada semua. Jadi ia lebih teruk lagi apabila dia menggunakan Islam untuk mengabsahkan, memberi legitimasi kepada semua yang dia buat tu. Tak boleh terimalah. Sebenarnya itu membawa fitnah kepada Islam. Jadi itulah. Dan nak menyambung daripada apa yang YB Howard sebut tu, YB Senator, inilah yang menjadi bualan masyarakat pada hari ini, ialah tentang apakah ini akhlak, apakah ini peradaban yang diajar oleh Islam yang sebenar di negara ni. Dalam keadaan kita kata kita lah yang memperjuangkan Islam, tapi kita maki hamun, kita mencarut, kita menipu, kita mencuri REE di Kedah, kita tipu apa ni ada penyelewengan di tanah di Terengganu, tak nak bayar nilai sebenar premium dan sebagainya. Apakah gambaran kita nak bagi tahu bahawa Islam ni boleh menghalalkan semua cara asalkan matlamatnya tercapai? Itulah sebab itu kalau ditanya apa kejayaan sebenar PAS, kejayaan sebenar mereka ialah dia associate diri dia tu seolah dia dah wakil Islam yang betul. Orang lain semua salah. Jadi bila itu yang dia pegang, hak lain yang kita buat ni semua dia tak iktiraf. Tapi saya ingat apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya dah berlaku tahun 59 lagi. Kalau kita ingat di Terengganu dulu, apa kempen PAS Terengganu untuk melawan Perikatan dan juga Parti Negara. Kempen dia ialah kita kena tolak UMNO kerana UMNO ini bersekongkol dengan Parti KP, iaitu MIC dan MCA. Dan mereka menang. Saya ingat 13 kerusi, UMNO dalam 8 macam tu. Dan dalam tempoh setahun, 2 tahun dia takbir Terengganu. Bayangkan, fail bertimbul, menteri besar tak datang pejabat. Mereka tak boleh buat kerja. 2 tahun yang kosong, yang sia-sia. Sehingga kan Sultan sendiri kata buatlah perubahan. Dan adu-adu PAS sendiri yang buat usul undi tak percaya menjatuhkan menteri besar. Jadi saya nampak benda itu sama dengan berlaku sekarang ni. Cuma yang sekarang ni mungkin nampak lebih cantik sikit sebab dia tak letak Ustaz sebagai menteri besar Terengganu. Dia letak Samsuri, nampak macam cerdik sikit lah. Tapi realitinya, walaupun Terengganu ini ada hasil minyak 2 bilion, 1.6 bilion setahun. Tetapi macam kita sebut tadi, KDNK yang kedua terendah dalam negara. Peluang pekerjaan tak ada. Yang saya tengok, saya pun tak faham kenapa orang Terengganu ni tak boleh menilai perkara itu. Bukan orang Terengganu lah, penyokong PAS di Terengganu. Pembangunan tak ada. Adalah, betul. Dia akui manifesto dia buat. Tapi yang mudah-mudah bagi Malaysia percuma. Yang 300-200 kan. Tapi dia janji umpamanya nak bina bandar baru. Tak jadi. Yang ada cuma bandar Kuala Nerus. Itu pun dibuat sama Datuk Mat Syed, Datuk Razak. Dia janji untuk buat college university, college agama university. Berjaya buat, tapi billboard. Billboard college university akan ditumbuhkan di sini. 5 tahun. Hanya benda tu yang dia boleh buat. Jadi saya ingat, kalau kita nak menilai ni, sepatutnya saya ingat rakyat boleh menilai dengan lebih baik. Apatah lagi kita zaman teknologi yang semakin baik. Tapi oleh sebab macam disebut tadi, ketaksuban, sentimen agama, perkauman itu dibakar habis-habisan. Menyebabkan pengundi khususnya yang first time voters, budak-budak muda bawah 24 tahun ini, mereka mudah untuk ikut dan pangkah parti. Jadi saya ingat orang muda harus sedar kalau kita tak buat perubahan. Yang paling menanggung ialah orang muda. Dan yang penting, Doktor, saya rasa perlu untuk kita highlight juga ialah
bila kerajaan keluarkan kerangka ekonomi madani. Ini saya rasa game changer kepada mereka. Dia tak boleh bawa satu kerangka ekonomi dia. Kita pun tahu. Lepas tu dia dapat jadi kerajaan. Mereka tak boleh selesaikan apa masalah pun. Tapi kerangka ekonomi ni, saya tengok menyeluruh, tuntas, jelas, kemas. Menjawab semua isu-isu yang berlaku. Dan kita pun dah nampak apa hasil sikit sebanyak yang dibuat oleh kerajaan madani sekarang. Baik, kita tengok Datuk Razlan. Bila Yang Berhormat PMX meluncurkan ekonomi madani, baru kita nampak keyakinan pelabur di bursa kembali, dia start climbing up, mereka start masuk ke dalam pasaran modal. Dan kita melihat ada pengukuhan nilai mata wang kita. Sekarang ni, saya tak tahu hari ni, semalam RM4.51. Kita nampak perkara-perkara yang positif sudah pun mula masuk, kerana macam yang YB Senator sebut tadi, keyakinan pelabur itu sudah kembali apabila Elon Musk membuat pelaburan, menubuhkan HQ di Cyberjaya. Itu juga satu perkara yang menambahkan lagi keyakinan. Isu kita di sini, Datuk, dalam kita nak meyakinkan rakyat, tetapi ada pemimpin-pemimpin politik yang mengheret rakyat dengan sentimen kebencian, dengan sentimen jangan yakin pada kerajaan ni, ibarat kita cuba move on ke depan, dia menarik kita ke belakang. Dan ini akhirnya, kalau kita tak kawal dengan cermat, saya ingat kita boleh balik semula macam mana kita alami 5 tahun yang lepas. Komen tu? Ya, kalau kita nak melihat negara kita kembali kepada masalah ekonomi yang merundung, kita boleh buat keputusan yang salah lah. Kita kena faham bahawasanya untuk memulihkan ekonomi ini bukanlah kerja satu hari. Masa awal-awal kita dapat kerajaan ringgit menjunam naik sebab kita telah sedang menyelesaikan masalah, kita inherit masalah yang sebelum itu. Apabila kita dah jadi kerajaan, apabila menunjukkan keyakinan PMX pergi ke China membawa pelabur, dan juga ada ramai lagi Timur Tengah yang datang melabur di Malaysia, termasuk yang terbaru ni, Mas. Dan ini perkara-perkara yang untuk memulihkan ekonomi semula, memberikan keyakinan. Jadi itulah perkara yang sesuai yang perlu kita bincangkan di sini. Sebab masa kita ambil, memang kita punya negara ekonomi teruk. Masa kita ambil, duit kita teruk. Tetapi selepas 8 bulan, kita melihat satu peningkatan yang tinggi. Jadi peningkatan yang tinggi ini tidak akan terus tinggi sekiranya kita membuat keputusan yang salah lagi. Dan permainan ini diketahui oleh mereka. Muhyiddin tahu, Mahathir tahu, Adi tahu, semua tahu. Tetapi mereka tak kira benda ini. Mereka tahu hari ini apabila mereka nak ambil kerajaan ini hanya untuk bidang kuasa dan tanpa memikirkan tentang perut nasi rakyat. Dia tak fikir ini semua ni. Itu memang kerja sebagai orang politik. You bayangkan bila kita tengok Mahathir boleh datang program PAS, takkanlah yang Memali punya keluarga ni nak maafkan. Sekian lama mereka menuduh Mahathir ini yang membunuh mereka, keluarga Memali yang PAS ini kutip tabung tiap-tiap hari dulu, mempergunakan keluarga ini, mempergunakan segala kesedihan keluarga ini untuk mendapat sokongan orang-orang PAS yang ada hari ini. Tetapi hari ini mereka mendukung seorang yang dikatakan pembunuh. Maksud saya, diorang pergi sampai ke tahap maksimum untuk menggunakan segala-galanya untuk mendapat kuasa. Jadi sebenarnya bukan apa Izan, kita lari sikit daripada soalan tadi itulah. Isunya kita tahu bahawasanya Muhyiddin Yassin sedang berhadapan dengan the realty case. Isunya kita tahu bahawasanya duit yang masuk dalam akaun syarikat milik Wan Saiful ini adalah benar. Ini semua bukan buatan, dan kita tahu juga akan datang banyak lagi kes-kes yang akan melibatkan menteri-menteri yang sebelum-sebelum ini. Ini semua cerita betul. Dan kemungkinan akan dibangkitkan lagi cerita berkenaan dengan Sanusi ini yang mencuri kononnya MBI ini menerima rasuah sebanyak 14 juta ini daripada RAI dan segala-galanya. Jadi perkara ini akan terbongkar satu persatu. Dan diorang tahu bahawasanya sekiranya perkara ini terbongkar satu persatu, mereka akan dihadapkan ke mahkamah. Dia berbeza dengan perkara yang dibuat oleh
yang dikenakan oleh kepada Presiden Parti, Datuk Seri Zahid Hamidi. Kita tahu bahawasanya hukuman itu, tuduhan itu, masa dibuat itu semua kertas seksama masih tak lengkap. Tak lengkap lagi, dia dah suruh dakwa masa tu, AG dakwa. Kenapa? Kerana untuk meruntuhkan institusi UMNO itu sendiri. Sebab apa? Sebab tidak mahu dengar cakap Mahathir. Dah letak jawatan, kau patut pindahkan semua UMNO ni kepada Bersatu. Ini semua adalah ingkar yang ditujukan kepada Mahathir dan dikenakan tindakan seperti ini. Dia berbeza dengan mereka ini. Mereka ini, kita tidak ada tekanan apa-apa pun. Kita tetap ada kerajaan. Dan mereka inilah yang akan dikenakan tindakan-tindakan. Jadi inilah perkara-perkara yang mereka tahu, this is the last round kononnya. Kalau mereka tidak dapat mempengaruhi rakyat untuk mendapat 6 negeri ini, dan mereka tidak dapat membawa satu gelombang untuk mengangkat merampas kerajaan hari ini, mereka akan berhadapan dengan kes-kes mahkamah yang mereka sendiri buat. So kita tunggu. Itulah sebenarnya yang mereka tengah usahakan. Satu lagi saya nak usik. Tak ada orang usik berkenaan dengan mereka beli undi yang sumpah-sumpah ni. Nanti bolehlah bagi cerita sikit sumpah wabillahi warahmatullahi undi PAS. Dan ini terbukti bahawasanya mereka merasuah pengundi dengan jelas. Dan mereka tidak minta perkara itu retrial pun. Di Kuala Terengganu Sah. Memang sah rasuah. Sah mereka adalah parti rasuah. PAS ini adalah sebuah parti rasuah. Perikatan Nasional ini adalah parti rasuah yang memberi rasuah kepada pengundi dengan harga RM100, RM200 untuk memilih kerajaan selama 5 tahun. Kita fikir logik lah. Tak kisahlah. Benda tu dah berlalu lah. Cuma kita nak tekankan bahawasanya ini adalah parti rasuah. Yang keduanya, saya minta sangat kepada rakyat, fikirkan masa depan. Diorang memang nak beli undi. Takkanlah RM100 itu kita boleh menggadaikan maruah kita. Takkanlah RM200 itu kita nak menggadaikan maruah kita. Takkanlah mereka tak fikir RM100 yang mereka dapat tu, parti diorang ni berdapat berbilion. Kita Barisan Nasional daripada dulu pun, walaupun kita mempunyai satu track record yang dana kita mungkin kita banyak ke apa semua, kita tak sanggup nak memberi rasuah kepada pengundi. Kita hanya menggerakkan jentera, kita turun ke bawah, bagi kepada jentera-jentera bermotor, kita bagi perayu undi. Itu kita buat untuk merayu undi. Bukannya pergi depan jumpa, kau kumpul dekat satu rumah ketua cawangan PAS, bagi duit. Takkanlah kita tak nampak berapa teruknya moral ni. Seorang sumpah lagi. Bersumpah lagi ni. Maksudnya kalau kau tak bersumpah, saya pun tak faham. Satunya kau buat itu, beli undi itu adalah salah. Saya tak tahulah dari segi sudutnya, YB Hasbi boleh cerita sikit berkenaan dengan hukum hakam ni. Perbuatan itu pun dah salah. Nak bersumpah. Kalau aku bersumpah dengan kau ni, apa salah ke tak salah kau tipu? So, perkara-perkara ini tolonglah buka mata bahawasanya duit yang diberi itu adalah duit yang haram, sumber yang haram, dapat daripada orang yang haram. Jadi perkara-perkara ini kita kena terangkan juga kepada rakyat. So kalau Terengganu ini, kalau saya mintalah kepada semua pengundi untuk fikirkan kedudukan kursi ini. Ini amat penting kalau kita boleh adakan swing vote untuk berpihak kepada PH dan Kerajaan Perpaduan ini dan BN. Kita harap sangat perkara ini akan mengubah corak pemikiran bahawasanya rasuah di dalam PAS ini adalah sedekah. Kita kena tukar ni untuk menjamin masa depan dan anak-anak kecil ini di hadapan nanti bahawasanya jangan pula mengakui bahawasanya lepas ni engkau nak angkat RM100 duit rasuah, ini halal. Ini yang kita nak bina. Moral itu lebih penting daripada perkara-perkara kuasa ni sebenarnya. Tetapi kerosakan moral yang dibawa oleh PAS ini, saya ingat dah melampau. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berhujah, kita membentangkan alasan dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk mereka, Perikatan Nasional merasakan diri mereka lebih warak, lebih suci, lebih alim daripada orang lain. Kerana parti ini juga tercemar dengan kluster mahkamahnya tentang sakau wang daripada dana jana wibawa. Dan duit yang tuan-tuan terima tu, yang menyokong Perikatan Nasional tu, bayangkan kalau itu adalah duit yang disakau daripada jana wibawa dan duit judi dan sebagainya yang sampai hari ini tak dinafikan oleh pimpinan Perikatan Nasional. Bayangkan
kita adalah sebahagian daripada orang yang makan daripada sumber yang haram, kemudian kita pun bercakap atas dasar agama, dan akhirnya akan melahirkan satu masyarakat yang bobrok, masyarakat yang tidak berakhlak, masyarakat yang kalau kita tengok komen-komen saitro sebelah sana, begitu buruk adab dan bahasanya. Ini adalah hasil daripada tarbiyah yang salah, kefahaman yang salah, proses indoktrinasi yang merugikan rakyat Malaysia. Akhirnya nikmat perpaduan tu kita tak dapat enjoy. Hari ini dalam kajian perpaduan, inilah betul yang kita namakan perpaduan. Kita ada DAP, kita ada Amanah, kita ada UMNO, Barisan Nasional di sini, dan inflasi turun kepada 2.4%, harga cili, harga ayam dah mula menurun, harga minyak dah mula stabil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan harus lebih cakna, dan saya minta kepada Suruhanjaya Pilihan Raya mainkan peranan dengan sebaiknya untuk memantau kesalahan-kesalahan pilihan raya ini, khususnya rasuah. SPRM sudah pun menyatakan bahawa kalau menggunakan atau menaja bas untuk balik ke tempat mengundi itu adalah dikira sebagai rasuah. Tetapi kita nak tengok sama ada mereka nak akur ataupun tidak. Kelantan sudah mengatakan apa pun jadi, kami akan tetap bawa pelajar-pelajar ni balik untuk mengundi. Jadi inilah yang akan memberi kesan kepada rakyat Malaysia, bahawa yang salah itu mereka menuduh Datuk Najib menyeleweng 1MDB, tapi mereka tak rasa bersalah sakau duit jana wibawa, tak rasa bersalah menjadi kluster mahkamah, tak rasa bersalah bila beri rasuah, contohnya di kes ahli Parlimen Kuala Terengganu. Kalau betul tak salah, buatlah rayuan. Mantan ahli parlimen. Mantan. Jadi dia tak jadi dah pun. Tak jadi dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah perkara yang kita perlu membuat edukasi kepada rakyat Malaysia semua. Kita harus lebih cakna dan hiduplah kita aman-damai, saling hormat menghormati. Hari ini inilah nikmat perpaduan yang sebenar yang saya rasa yang kita harus teruskan. Kerana orang politik biasalah dia jatuh-menjatuh, itu kerja dia. Tetapi pada rakyat, kita nakkan satu suasana yang nyaman, satu kehidupan yang lebih baik, gaji yang lebih baik, anak-anak nak pergi sekolah, keluarga kita nak mendapat pembelaan, jangan ada lagi yang dibuang kerja, jangan lagi ada yang susah. KKDW pun banyak program untuk membantu rakyat di luar bandar dan sebagainya. Jadi kita ada agenda yang jauh lebih besar daripada kita nak terperangkap dengan permainan orang-orang politik yang tidak bertanggungjawab. Jadi mudah-mudahan sesi ini memberi pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kita harus jadi lebih baik daripada hari ini dan terus menjadi baik pada hari esoknya. Sekian dulu daripada kami yang bersiaran secara langsung daripada Menara Dato' On, dan insyaAllah esok malam, lusa malam kalau kita diberi kekuatan, kita akan kembali lagi ke udara untuk kita memberi pencerahan dan membuka minda supaya kita melakukan hal yang betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Dato' Razlan. Terima kasih YB Senator. Terima kasih YB Forward.